Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang sangat mulia. Selamat datang wahai bulan yang sangat mulia. Selamat datang wahai bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan. Soalan pertama yang berkait dengan Ramadan ataupun puasa pada bulan Ramadan ini ialah kenapa kita berpuasa? Apa sebab? Kenapa kita berpuasa? Sedangkan puasa itu bagi setengah orang agak bermasalah. Kenapa? Jawab secara mudah ialah, yang pertamanya ialah sebab puasa Ramadan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perintah supaya kita berpuasa pada bulan Ramadan yang kita sebut sebagai puasa yang diwajibkan. Dalam satu ayat, sebenarnya dari sudut ayat Quran dan hadis An-Nabawi banyak yang menunjukkan demikian, iaitu perintah daripada Allah dan Rasulnya. Contohnya kita kata ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, terutamanya di ambang Ramadan seperti ini ataupun pada bulan puasa. Sepanjang puasa itu selalu kita dengar dan sering kita membacanya. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Itu satu perintah, mewajibkan. Allah mewajibkan kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa seperti ini, walaupun mungkin bulannya tidak bulan Ramadan, nama lain atau sebagainya, waktunya lain atau sebagainya, tetapi puasa seperti ini sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ada 3 perkara yang telah dijelaskan oleh ayat ini. Yang pertama, kewajipan berpuasa. Yang kedua, puasa ini diwajibkan juga ke atas umat-umat terdahulu. Yang ketiganya ialah tujuannya ialah supaya kamu bertakwa ataupun supaya untuk menghasilkan takwa. Yang takwa itu sangat diperlukan oleh setiap orang, terutamanya sebagai suatu perbekalan. Yang keduanya, kenapa diperintah berpuasa? Ekoran daripada kenapa kita berpuasa, ekoran soalannya ialah kenapa diperintah berpuasa. Kalau kita mengatakan bahawa kenapa kita berpuasa, kerana diperintah, kita berbuat demikian. Soalannya kenapa diperintah
berpuasa? Jawapannya ialah sebagaimana yang kita maklum sebelum ini, kerana Allah ingin memberi peluang. Ingin memberi peluang kebaikan dengan bentuk ganjaran yang sangat tinggi kedudukannya melalui puasa. Allah SWT yang bersifat rahmat, Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah, lagi pengampun, lagi menyayangi, ingin memberi ataupun Allah SWT nak memberi peluang ganjaran yang besar kepada umatnya, kepada umat Islam khususnya, iaitu melalui berpuasa. Sehingga peluang ini, peluang ganjaran ini bukan sahaja peluang kebaikan untuk akhirat, tapi juga peluang kebaikan untuk dunia. Manusia yang berpuasa, manusia mendapat keuntungan bermula di dunia, apalagi di akhirat nanti. Bukan sahaja di akhirat, tapi bermula di dunia. Banyak faedah yang boleh dicapai melalui peluang yang diberikan dalam puasa bulan Ramadan ini. Di dunia ini, bermula di dunia ini. Sehingga kalau kita melihat dari sudut ganjaran akhiratnya, pembalasan, balas ganjaran ataupun kita kata pahala, terserah kepada Allah SWT. Artinya Tuhan tidak tentukan berapa. Kalaulah kita kata setengah ibadat ataupun ibadat-ibadat itu ditentukan. Kalau buat benda ni, maka dapat sekian. Kita kata dapat 10 atau dapat 5 atau dapat 20 atau dapat 100, 1000 dan sebagainya. Ditentukan. Kalau buat, dapat ini. Kalau buat, dapat ini. Tapi puasa tidak ditentukan dapat berapa. Sebab kalau Tuhan tentukan dapat berapa pahala, 10 ke 20 ke ganjaran tadi, ganjaran peluang tadi, 10 ke 20, kalau ditentukan, maka tak boleh lebih. Sebab Allah SWT kalau disebut, kalau dijanjikan dengan satu perkara, Allah akan tentukan, kalau Tuhan kata dapat 10, puasa dapat 10, maka tak boleh diberi 20. Tak boleh apa lagi nak beri 100 sebagainya. Sebab itu Tuhan tidak tentukan. Terserah kepada Allah seberapa banyak dia nak berikan. Yang penting, oleh kerana ini satu peluang yang sangat baik, yang disukai oleh agama kita. Kalau kita melaksanakan tugas berpuasa pada bulan Ramadan ini dengan sebaiknya, maka ganjarannya akan dilipat ganda, lipat ganda, tak tahu berapa. Tinggi, banyak, sehingga tidak ditentukan. Sebab kalau ditentukan, sebagaimana kita sebut tadi, kalau Allah tentukan dapat 1000, 2000, arti kalau nak lebih daripada itu tak bolehlah, sebab telah ditentukan. Sekarang Tuhan tidak tentu, terserah kepada Allah SWT, artinya pasti Tuhan akan beri pembalasan yang setingginya, yang sebanyaknya melalui puasa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu puasa yang baik, puasa yang berkualiti sebagaimana yang diarahkan supaya kita berbuat demikian. Jadi dengan sebab itu, sebagaimana kita sebut pada permulaan tadi, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang menguntungkan kita. Sebab kita menunggu-nunggu untuk mendapat peluang yang dijanjikan ini. Peluang keemasan dengan ganjaran dan sebagainya, keuntungan kepada kita. Kita menunggu-nunggu untuk mendapatkan peluang yang dijanjikan ini. Dengan mematuhi segala arahan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui puasa. Baik, sebelum itu, kita patut ingati sedikit tentang kenapa kita ke dunia. Kita tidak pernah memohon untuk ke dunia. Kita tidak pernah meminta daripada Allah SWT untuk ke dunia. Dan kalau kita minta pun mungkin kita tak ingat. Tapi yang kita ingatnya, seingat kita, kita tidak pernah meminta dan memohon untuk ke dunia. Kita ditentukan hidup di dunia. Dan selepas ini kita akan beralih daripada dunia ke alam lain, iaitu alam kubur,
alam barzakh. Selepas itu kita akan dibangkit semula daripada kubur, seterusnya menuju kepada alam akhirat yang bermula dengan perjalanan ke mahsyar. Itu. Dan segala-galanya telah ditentukan oleh Allah SWT bahawa kita akan mengalami proses ini. Proses dalam kehidupan. Bermula daripada tahap mula-mula kepada tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya sampai kepada imma al-jannatu wa imma an-nar. Sama ada ke syurga ataupun sama ada ke neraka. Jadi kita dihidupkan, kita diletak sementara di dunia ini ialah sebagaimana yang telah diberitahu oleh Allah SWT dan Rasulnya bahawa kita ke sini untuk menerima ujian, untuk dibalas. Ujian untuk dibalas. Sesiapa yang berjaya menghadapi ujian ini, maka dia akan menerima pembalasan yang baik daripada Allah SWT. Bukan semata-mata sebagaimana telah disebutkan tadi, bukan semata-mata di akhirat pembalasannya, tetapi juga di dunia. Sebab sesiapa yang berjaya melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diamanahkan oleh Allah SWT di dunia ini, maka dia akan mendapat kesenangan, kesejahteraan bermula di dunia ini. Sebagaimana yang telah dinikmati oleh golongan-golongan terdahulu yang telah melaksanakan tugasnya yang sempurna di dunia, tugas yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam ujian hidup di dunia ini. Jadi sebaliknya, sesiapa yang tidak berjaya dalam ujian ini atau tidak mengikut arahan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, melarikan diri daripada arahan ataupun kita katakan derhaka kepada arahan ini, ataupun kita kata mengingkari arahan ini, ataupun tidak mengikuti arahan ini secara mudahnya, maka orang yang demikian adalah orang yang gagal dalam hidupnya dan akan dibalas di atas kegagalan itu. Kita kata Allah SWT dalam satu firmannya menyebut bahawa tak sama di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Sebab ahli syurga itu humul faizun. Ahli syurga itu humul faizun. Ahli syurga itu ialah golongan yang berjaya. Yang berjaya atas ujian yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dia berjaya dalam ujian itu. Maka golongan yang berjaya adalah golongan yang akan mendapat nikmat kejayaannya. Itu kaedah biasa yang berlaku di mana-mana pun. Seorang pelajar yang belajar dengan baik, yang telah mengikuti arahan-arahan persekolahannya, dalam sekolahnya yang berkait dengan persekolahannya diikuti arahan itu, maka insya-Allah dia akan berjaya. Dan kalau dia berjaya, dia akan mendapat faedah daripada kejayaan itu. Sebaliknya, golongan pelajar yang tidak mengikut arahan dari sudut pengajiannya, maka dia akan gagal, dan sesiapa yang gagal, pelajar yang gagal, akan mendapat kesusahan daripada kegagalannya itu. Itu kaedah biasa. Di mana-mana pun begitu. Jadi, kita ke dunia untuk diuji. Diberikan pembalasan. Sesiapa yang berjaya menghadapi ujian ini, maka diberi pembalasan berdasarkan kejayaan itu, iaitu kalau kita menyebut di sini, nikmat syurga dan nikmat dunia. Sebab kejayaan itu bermula di dunia, nikmatnya, sebaliknya, kesusahan yang gagal, kesusahan neraka, dan kesusahan bermula di dunia ini atas kegagalan mengikuti perintah Allah. Samalah juga kita kata kalau kita menyebut bahawa seorang yang tidak mengikut perintah suka rasuah.
akhir dia akan menerima kesusahan. Sebab rasuah itu memang dilarang. Siapa yang siapa yang gagal mengikut arahan supaya bekerja melakukan kebaikan dengan sekuat-kuatnya, itu arahan, dengan sebanyak melakukan kebaikan, amal soleh, amal kebajikan, amal benda-benda yang baik yang diterima oleh Allah SWT, melakukannya dengan sebanyaknya, dengan sebaiknya. Siapa yang tidak berbuat demikian, dia akan menerima kesusahan bermula di dunia ini, tidak tunggu akhirat. Siapa yang suka menzalimi orang ataupun siapa yang suka menipu orang, itu larangan-larangan. Menzalimi dan menipu itu larangan. Siapa yang berbuat demikian, yang melanggar larangan Allah SWT dan Rasulnya, akan menerima kesusahan bermula di dunia ini, tidak menunggu di akhirat nanti. Tidak menunggu. Dunia ini akan menerima kesusahan. Berapa ramai orang yang telah dipenjara, telah ini macam-macam. Kenapa diberi hukuman seperti itu? Kerana telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kalau dalam sebuah negara, peraturan yang telah ditentukan oleh negara itu, sehingga kerana pelanggaran itu maka dipersalahkan dan akibatnya akan menerima kesusahan. Sama ada dipenjarakan, sama ada itu macam-macam kesusahan yang terpaksa ditempuh. Begitu juga dalam Islam sama juga. Siapa yang melanggar perintah daripada Allah SWT akan menerima kesusahan. Siapa yang taat akan menerima kesenangan. Dan kesusahan atau kesenangan itu bermula sejak di dunia ini dan akan melewati sampai ke akhirat nanti. Itu yang kesusahan ataupun kesenangan yang sebenarnya yang akan diterima di akhirat nanti. Jadi mendapat peluang, marhaban ya Ramadan, untuk kita mendapat peluang yang dijanjikan dengan mematuhi segala arahan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu dia. Banyak sebenarnya dari sudut ujian ini, ujian yang terkena, yang telah ditentukan ke atas kita, umat manusia ini, banyak ujian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dengan itu banyak kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Cukup banyak kesalahan-kesalahan kerana melanggar perintah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Jadi dengan sebab itu, dari sudut ini, kita akan gagal dalam ujian ini. Dan kita akan menerima akibatnya daripada pelanggaran perintah yang telah ditentukan ini. Jadi dengan sebab itu, kita dibuka peluang. Allah yang bersifat dengan rahmat, kasih sayang kepada manusia terutamanya, dibuka peluang untuk manusia kembali semula kepada arahan, mentaati arahan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jadi dengan sebab itu dibuka peluang kembali semula supaya kita menang ataupun kita berjaya dalam ujian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi bulan Ramadan ini dari satu sudutnya ialah sebagai suatu bulan latihan untuk membiasakan dengan yang betul dalam kehidupan kita untuk menghadapi ujian. Membiasakan kita dengan yang betul untuk dalam latihan membiasakan dengan yang betul dalam menghadapi ujian semasa hidup di dunia ini. Jadi puasa ini, di samping menjauhi larangan-larangan, kita kata larangan makan, minum dan sebagainya yang biasa
kita tahu itu juga puasa dari sudut menjaga percakapan supaya percakapan itu betul dan boleh memberi faedah kepada kita dan orang lain. Menjaga perbuatan supaya perbuatan kita itu betul dan boleh memberi faedah kepada kita dan orang lain. Menghalang keburukan. Sebab puasa itu di antara sebabnya ialah sebagai penghalang kepada keburukan-keburukan. Artinya orang yang berpuasa itu orang yang tidak melakukan dosa dan keburukan ataupun keburukan-keburukan yang boleh membawa kepada dosa sebab dia dihalang oleh puasa. Itu berarti orang berpuasa itu orang yang sangat baik dalam mengembalikan kepada fitrah dia sebagai umat manusia ataupun umat Islam yang melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan sahaja dalam bab-bab yang berkait dengan makan, minum atau sebagainya, tapi dalam semua perkara. Sebab sebagaimana yang kita sebut tadi ayat, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Itulah puasa, supaya kamu bertakwa. Maka untuk mendapat takwa itu, kita mesti melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dalam semua bidang. Dan satu daripada tugasnya ialah berpuasa dengan sebaik-baiknya. Yang bukan sahaja berpuasa dari sudut menahan makan, minum, tetapi juga dari sudut percakapan, dari sudut perbuatan, dari sudut amalan, dari sudut dapat menghalang keburukan-keburukan yang akan dilakukan dan sebagainya. Arti menjadi seorang yang melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya melalui puasa. Itulah puasa. Maka dengan sebab itu, orang yang berpuasa dengan sebaiknya untuk mendapat peluang keuntungan yang dibuka oleh Allah SWT pada bulan Ramadan ini, maka berarti orang yang boleh berbuat demikian berarti orang itu adalah beruntung di dunia dan di akhirat. Orang itu adalah selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Iaitu orang yang demikian ialah orang yang melaksanakan tugasnya taat kepada arahan Allah dan Rasulnya. Dengan sebab itu, kita hendaklah sentiasa mengingati bahawa puasa yang dimaksudkan yang boleh mendatangkan peluang yang sangat baik bagi manusia ialah puasa bukan sekadar menahan makan, minum dan sebagainya sahaja, tetapi berpuasa melalui seluruh tubuh badan dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dari sudut segala-gala yang ada pada kita, dari sudut percakapan sebagaimana telah disebut tadi, dari sudut amalan yang dilakukan, dari sudut apa-apa sekalipun hendaklah dilakukan berdasarkan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Sebab segala ibadat yang kita sebut asas ibadat dalam Islam ini hendaklah dilihat dia boleh memberi kesan dan pengaruh kepada kehidupan manusia. Sembahyang bukan sekadar setakat sembahyang sebagaimana yang kita lihat, rukuk, sujud, qiyam dan sebagainya. Puasa bukan sebagaimana yang kita lihat puasa yang dilakukan sekadar hanya melakukan tak makan, tak minum saja, begitu saja. Tetapi pengaruh daripada sembahyang, pengaruh daripada puasa kepada kehidupan tu boleh melengkapkan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua sudut kehidupan manusia. Jadi dengan sebab itu kita cuba berusaha semoga puasa kita itu adalah suatu puasa yang lengkap, baik dan berkualiti sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada
kali ini, pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan bertambah baik daripada apa yang telah kita lakukan dalam menunaikan ibadat puasa ini berbanding dengan tahun-tahun selepasnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.